Hari ini kita kata saya nak beli barang daripada Ahmad, dia bantah, tak boleh. Kena beli juga daripada orang Masami dan asing. Duit saya nak beli selama ni. Tak, mereka perkauman. Sampai nak menentu kita tak pernah tanya mereka, hang kena beli barang pada siapa? Orang kempen barang. Iklan kan, tengok iklan. Iklan kan dia kempen beli barang tertentu. Berilah barang cap X. Adakah bererti dia telah melancarkan perang kepada cap Y? Tak. Dia kempen. Dia kempen, kalau tidak kena haramkan iklan. Inilah juga yang Yahudi lakukan. Bukan kita tiru Yahudi. Yahudi kuat ekonomi kerana mereka support each other. Tolong antara satu sama lain. Menolong. Ini bukan memusuhi orang. Saya nak tolong. Okey, terima kasih banyak. Ini isu boikot barang bukan Muslim. Isu perkataan boikot ni mungkin dia timbul macam dalam suasana negara tu nampak macam heavy sikit, berat. Seolah-olah perkataan itu ada unsur nak bermusuh. Tapi kalau katakanlah kita letak sebelah konteks Malaysia, ada tak di dalam Islam larangan untuk jangan berurusan dengan orang-orang yang memerangi agama? Kafir harbi ada. Yang kafir harbi ada. Fuqaha menyebut boleh diberikan pada non-Muslim kecuali kafir harbi. Boleh diberikan kecuali kafir harbi. Ada bab itu. Tapi kita tak boleh nak klasifikasi dalam konteks Malaysia ni siapa yang harbi dan tak harbi. Kan? Karena itu bukan mudah. Jadi saya dah sebut bahawasanya yang terbaik janganlah kita sebut perkataan boikot ini. Kerana itu sukar. Kerana mungkin juga ada non-Muslim yang dia tidak memusuhi agama Islam ataupun dia bagus. Dia duduk di kampung kita ataupun duduk tempat kita, dia baik dengan kita, dia tak suka juga apa yang mereka buat. So kalau kita boikot non-Muslim yang kita boikot, merangkumilah dia pun kenalah juga. So nanti dia akan pergi ketegangan-ketegangan yang lain. Tetapi saya kata perkara yang patut kita lakukan ialah kita membantu untuk membeli barangan produk orang Islam. Beli produk orang Islam. Kenapa? Orang pandang mulia dalam dunia ini, kita orang Islam tak gila dunia. Tetapi Islam menyuruh kita mengukuhkan kekuatan ekonomi. Orang Islam kena ada duit, masyarakat Islam kena ada duit. Sebab itu adanya bab zakat. Bantu-membantu. Dahulu apa yang menggerunkan manusia? Sekarang pasal apa orang gerun dengan China? Selain daripada dia negara besar, orang gerun dengan kuasa ekonomi dia. Peperangan, perdagangan. Peperangan perdagangan antara US dan China. Maksudnya ekonomi adalah suatu kekuatan yang boleh melemahkan orang lain. Yahudi, syarikat-syarikat besar Yahudi telah menguasai dunia. Sebab itu kita nak buat apa tak boleh, pasal ekonomi mereka kuat walaupun jumlah mereka sedikit. Quran kata wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Siapkanlah menghadapi mereka, menghadapi mereka. Wa'iddu lahum, apa yang kamu mampu daripada kekuatan, daripada kuda-kuda yang bertambat. Zaman dulu kuda lah tak ada orang tak naik kuda lah. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, kamu menggerunkannya musuh Allah dan musuh kamu. Kalau dalam negara orang Islam lemah. Orang tengok orang Islam, masyarakat Islam, duit pun tak ada, duk harap kat orang, raya pun duk tunggu barang orang, orang tak hormat. Maka kita mesti kuatkan ekonomi. Inilah yang menyebabkan orang Arab tak dihormati. Tidak ada produk mereka, apa saja bergantung pada orang.
Nak kuatkan ekonomi macam mana? Kita kena bantu sesama sendirilah. Orang Islam kena beli barangan orang Islam. Tidakkah itu berlaku perkauman? Oi, bukan kita suruh maki orang bukan Islam. Kita suruh duit kita, duit. Ada orang buat berapa kenyataan, bantah orang Islam nak beli barang Islam. Sampai duit kita pun dia nak bantah. Duit dalam poket kita nak beli kat siapa? Kita punya hal lah. Saya bukan nak kata mereka ni patut diambil tingkat tangan. Mereka perkauman. Mereka bantah Zakir Naik pergi semayang berjemaah di Melaka. Orang Islam nak semayang di masjid orang Islam, mereka bantah. Buat bantahan pada kerajaan Melaka. Sampai orang Islam nak semayang pun mereka nak tentukan. Dulu kita panggil Zakir Naik mari ceramah, mari khutbah. Sebelum lagi isu, dia bantah. Khutbah kita pun dia nak tentukan. Hari ini kita kata saya nak beli barang daripada Ahmad, dia bantah. Tak boleh. Kena beli juga daripada orang Masyami dan asing. Duit saya nak beli selama ni. Tak. Mereka perkauman. Sampai nak menentu, kita tak pernah tanya mereka, hang kena beli barang pada siapa. Sebab tu saya tak setuju istilah boykot tu. Saya kata itu pilihan lah duit kita. Saya ada 2 meja. Orang kempen barang. Iklan kan, tengok iklan. Iklan kan dia kempen beli barang tertentu. Berilah barang cap X. Adakah bererti dia telah melancarkan perang pada cap Y? Tak. Dia kempen. Kalau tidak, kena haramkan iklan. Apabila saya kata beli barang orang Muslim, bukan saya kata jangan perangilah barang bukan Muslim. Tak. Beli barang. Sebab apa? Banyaklah sebab. Peniaga Muslim ini dia lemah. Kadang-kadang orang Islam kita pun ada orang tanya, lebih 5 dik. Lebih 5 dik dia berkira. Dia hisap rokok sampai RM30 dia tak kira. Lebih sekupang. Tapi kita beli saudara kita. Kerana nak tolong supaya ekonomi dia kuat. Inilah juga yang Yahudi lakukan. Bukan kita tiru Yahudi. Yahudi kuat ekonomi kerana mereka support each other. Tolong antara satu sama lain. Menolong. Ini bukan memusuhi orang. Saya nak tolong. Kalaulah saya tengok ada kedai abang saya berniaga dan kedai bukan abang saya nak pergi beli kepada kedai abang saya kedai. Satu orang kata, hang tak boleh pergi beli kedai abang. Pasal apa? Hang perkauman. Beli kat kedai abang. Kacau macam tu. Pasal apa? Tak boleh. Hang kena pergi beli kedai lain. Saya punya keputusan. Melainkan saya kata, kita pergi beli kedai dia, kita cuba bakar kedai satu lagi. Tu tak boleh lah. Kita tak kata apa kat kedai satu lagi. Kita kata beli saja. Maka memboikot, mungkin istilah yang tak kena lah. Tapi membeli barang produk Muslim bukan bererti, mungkin juga kita kena beli produk bukan Muslim, kerana bukan semua benda Muslim buat. Ada orang dia buat alasan, habis tu handphone bukan Muslim. Kita kata kalau ada yang Muslim, kita beli yang Muslim. Tak ada, kita beli yang bukan Muslim, kerana kita bukan boikot. Nabi SAW puji kaum Al-Asy'ariyin. Nabi puji kaum Al-Asy'ari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Asy'ari itu Asy'ari Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Musa Asy'ari. Dia kaum daripada Asy'ari. Nabi SAW kata, innal Asy'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil Madinah jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid summa iqtasamu bainahum fi ina'in wahid bisawiyah wa hum minni wa ana minhum. Nabi kata Al-Asy'ariyin apabila mereka pergi berperang ataupun makanan mereka kurang masa duduk di Madinah, mereka kumpulkan makanan yang ada di antara mereka dalam satu kain, kemudian mereka letak dalam satu bekas, mereka bagi dengan sama banyak. Bukan bagi atas nama Islam tu, bukan bagi atas nama semua orang Islam, bagi atas nama geng kabilah mereka, adik-beradik mereka. Nabi kita fahum minni wa ana minhum. Mereka di kalangan aku di kalangan mereka. Sebahagian para ulama yang syarahkan hadis ini kata, Nabi ini anti perkauman. Nabi anti asabiyah. Tapi Nabi support sikap suka tolong kaum antara satu sama lain kerana nak bagi kuat.
Bukan kata kita bagi makan kita, jangan bagi orang lain makan. Tak. Nak tolong. Harta pusaka dapat ke adik-beradik. Quran kata wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Datangkanlah kepada kaum keluarga, kerabat haknya, dan orang miskin dan ibnu sabil. Hatta kaum keluarga, agama suruh tolong, tapi jangan tolong kaum keluarga kita, zalimi orang lain. Nak beli produk Muslim, kita zalimi, buat nanya, sabotaj non-Muslim dengan benda yang tak betul, itu kita tak boleh buat lah. Tapi kita nak tolong beli barangan orang Muslim, apa salahnya? Dan itulah yang patut kita lakukan. Bila orang Islam menega, sebahagian barang tu kita perlu. Kalau orang Islam tak menega ikan ke apa, kalau berlaku apa-apa, tak ada makanan orang Islam. Sebahagian barang yang diniaga oleh orang Islam fardu kifayah. Betul tak? Sebahagian kalau orang tak buat, berdosa yang lain. Bukan saja sembahyang jenazah je fardu kifayah, perniagaan juga fardu kifayah. Jadi doktor fardu kifayah. Bukan semua orang nak jadi, bukan semua orang nak berniaga. Sebahagian orang kena berniaga bagi memastikan orang tak memperkotak-katikkan umat Islam. Kalau dia fardu kifayah, kita tak tolong dia, macam mana? Al-muslim akhul muslim, la yaghlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, kata Nabi. Orang Islam saudara orang Islam, dia tak akan menzalimi saudaranya dan tak akan membiarkan saudaranya dalam kezaliman. Sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya, Allah akan menunaikan hajat. Saya bayangkan tuan-tuan, kalau semua orang Islam ni, dia beli, tu saya sebut, dia beli barang dapur saja. Barang dapur dia, beras, lagi apa lagi? Kicap, lagi apa? Sos, mi, lagi apa lagi? Semualah keperluan, dia beli daripada produk ataupun dia beli daripada peniaga Muslim. Bukan kita kata haram beli daripada, bukan, kita tolong, kita nak tolong. Dapur kita, koman-koman orang kampung ni berapa ratus sebulan belanja duit dapur ya? 500 satu rumah. Campur hak orang kaya, dia bandar-bandar Kuala Lumpur apa semua, agak-agak berapa ratus juta sebulan orang Islam. Bukan juta, bilion. Betul tak? Kalau seorang saja orang tu makan sebulan RM150, ambil RM5 makan. Kalau sejuta orang berapa? 150 juta. Kalau 10 juta orang berapa? Kalau 15 juta orang Islam berapa? Banyak tak? Berapa banyak syarikat mi, syarikat sos, syarikat macam-macam yang boleh orang Islam tubuhkan dan memajukan antara satu sama lain jika orang Islam beli barang orang Islam. Kemudian dia kena bayar zakat. Kemudian huduh-huduh orang Islam bila kaya, orang minta dia bagi pada orang yang dia kena ingat orang Islam tolong dia. Maka ini, bila orang Islam kuat, ada dasar ekonomi baru kerajaan buat nak menguatkan peniaga Muslim. Kemudian kita nak tolong beli barang orang Muslim bagi orang Muslim. Oh, ada orang kata jangan buat. Macam mana? Hari itu kata nak tolong peniaga Muslim, nak tolong bagi Bumi Putera naik. Ini bukan kita nanyakan perniagaan orang, kita nak tolong. Nabi SAW sebut dalam hadis, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin bagi orang mukmin itu bagaikan satu bangunan, kuat menguat antara satu sama lain. Kalau kita buat, kita akan kuat. Setengah orang kita dia berkira sangatlah, lima kupang, kadang 5 sen. Dia kata Allah, kedai sebelah tu RM1 2 kupang, ni kedai hang RM1 3 kupang. Dia berkira padahal dia Muslim. Anak dia bagi makan, anak dia hantar pergi sekolah, pergi mengaji Quran, dia semayang. Biar pergilah sekupang tu, kadang-kadang sekupang jatuh kot jalan, kita kutip pun tak. Kita niat kita tolong dia. Dia saudara Muslim, saudara kita. Kalau dia buat bisnes, kita beli. Kalau dia berniaga di pasar malam, kita beli.
Bila ramai orang Islam kaya, orang Cina kaya, bukan Muslim. Kita tak nak mereka kaya. Sebab itu syarikat-syarikat mereka hebat. Barangan mereka hebat, bangunan mereka hebat. Kemudian sekolah-sekolah mereka pun hebat. Mereka tak perlu bantuan kerajaan, boleh buat sekolah-sekolah yang hebat. Kita sentiasa nak minta, nak buat bilik air masjid pun jenuh nak kempen. Sebab tak hebat. Lepas tu nak bagi hebat, kena ada orang kaya. Nak bagi orang kaya, kena ada mereka. Kerja kerajaan macam mufti tak boleh kaya. Nampaklah macam kaya, tak kaya-kaya. Kena jadi peniaga. Lepas tu nak bagi peniaga hebat, kita pula tak mau tolong. Macam mana? Agama suruh kita tolong. Cumanya kita pesan kepada saudara-saudara Muslim ni, tunaikan apa yang Nabi SAW ajak. Nega, jangan menipu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang tipu kami, dia bukan di kalangan kami. Nabi tengok orang yang menega tak tipu, letak yang basah bawah, yang kering di atas. Nabi tegur. Lepas tu kena ada sikit sikap. Kadang-kadang kita menega barang ni, menega runcit. Contohnya kan, ada barang tu taklah untung sangat, untung tipis. Kita menega juga, supaya bila orang mai, dia tak payah pergi 2-3 kedai. Dia mai kedai, sebab tu orang pergi pasar besar. Kerana macam-macam barang ada. Tapi kita pula, tak apa. Saya, itu ada kedai Ahmad, itu kedai Salim Ahmad. Saya nak pergi kedai Ahmad, mudah-mudahan barang saya dapat, saya niat, saya nak tolong dia lillahi ta'ala kerana dia saudara Muslim. Mudah-mudahan kita dapat pahala. Pasal apa? Pasal apa dapat pahala? Nabi suruh tolong. Takkan tak dapat pahala, Nabi suruh. Maka saya kata kempen. Tolong beli barang orang Muslim. Siapa beli barang orang Muslim kerana mengharapkan saudara Muslim dia kuat ekonomi dia, dengan kekuatan ekonomi itu kuatlah umat Islam, dia mendapat pahala. Kempen membeli barang Muslim ialah kempen untuk orang dapat pahala. Membeli barang orang Muslim dengan tujuan supaya kuat ekonomi orang Muslim dapat pahala. Kerana Nabi yang suruh kita tolong saudara Muslim. Ada orang pula petikai, habis itu dia aja kaya, kita bila? Adalah macam-macam mangkuk orang ni. Kadang duduk fikir benda-benda macam tu. Tolong orang. Bagi saja duit kat orang, tolong dapat pahala. Ni bagi pada orang yang meniaga. Mudah-mudahan dia meniaga dengan baik. Apatah lagi dia seorang Muslim yang baik. Kalau kita tolong dia. Sebab tu saya sokong kempen ini. Dengan kuatnya ekonomi, tuan-tuan tengok. Dengan orang sekarang ni, berapa menteri yang dulu duk cakap banyak sangat ni, hak yang ni duk kata kat Islam macam-macam. Oh, sekarang kata tak boleh. Ini menyanggahi perlembagaan. Oh, kita pergi beli barang kedai Ahmad, menyanggahi undang-undang. Boleh je macam tu ke? Dan mula ada barang-barang tertentu yang diturunkan harga, menunjukkan purchasing power. Kuasa membeli ini bukan sembarangan. Kalau kita sepakat berterusan selama 5-6 tahun, 10 tahun, kita akan tengok banyak kilang-kilang orang Islam yang besar-besar akan naik. Bila orang Islam kaya, insya-Allah, maka ramai orang kita juga akan kaya. Masjid kita akan elok, sekolah kita akan elok, zakat kita akan bertambah insya-Allah. Boleh tak kita tolong? Boleh. Janji. Masjid pun banyak rempah ada. Jangan beli rempah orang lain. Beli rempah kita, bukan kata haram, tapi nak bantu. Beli rempah saudara kita. Bukan kita boykot, kata tak boleh makan langsung. Tak. Beli rempah orang kita. Kata tak beli rempah orang kita tu, saya kata jangan beli rempah orang lain tu. Bukan mesti orang Cina, bukan mesti orang India. Mungkin juga daripada luar negara ke, daripada Siam ke, Thailand tu kan, ataupun dari mana ke, yang bukan produk tempatan. Tapi kita beli yang produk kita, beli daripada saudara kita. Dia tidak salah. Yang salah, marilah kita beli. Diharamkan beli barang mereka. Yang tu kacau lah. Kita tak keluarlah fatwa macam tu. Kita kata digalakkan
beli saudara. Kalau ada orang juga pergi beli di kedai bukan Muslim, kita tak kata dia telah berdosa. Tapi kita kata membeli di kedai Muslim mendapat pahala. Kerana Muslim menolong orang Muslim.